Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan latihan yang telah kamu hantar itu, cikgu dah semak. So, cikgu akan ulang sedikit lah bahagian ni mentafsir graf jarak masa. Sebab cikgu tengok ada yang masih belum faham lagi. So, cikgu akan ulang sedikit dan cikgu akan bincangkan dua soalan yang latihan yang telah kamu buat. Okey, so ini adalah graf jarak masa. Graf jarak masa ni dia berbentuk garis lurus. Okey, jarak pada paksi Y dan masa berada pada paksi X. Okey. Okey, kemudian kita perlu tahu laju Okey, daripada graf ataupun segitiga ni kamu dah belajar masa tingkatan 2. So laju ialah jarak bahagi masa. Okey, berdasarkan graf jarak masa, laju ialah kecerunan graf jarak masa. Okey. Ataupun kita boleh panggilnya sebagai kadar perubahan jarak terhadap masa. Kamu kena ingat kadar. Kalau dikata kadar bermaksud kamu kena cari laju ataupun kita cari kecerunan graf. Alright. Okey. Kemudian satu lagi yang perlu kamu tahu ialah laju purata. Okey, laju purata ialah jumlah jarak yang dilalui. Okey, jumlah jarak dibagi dengan jumlah masa yang diambil. Okey, ini sebagai purata lah sebab kita mungkin ada graf yang berbeza-beza kelajuan bagi satu objek yang bergerak. Okey, so kita gunakan laju purata lah. Okey. Okey, praktis kendiri 7.1b. Okey, graf yang pertama, soalan pertama ni ialah graf perjalanan Encik dari KK ke Keningau dengan menaiki kereta. Okey, pergerakan kereta tersebut diberi dalam graf jarak masa ini. Okey, so ini graf sehala sahaja, maksudnya dia pergi sahaja. Okey, maksudnya dia pergi ke Keningau. Alright. So, soalannya hitung laju. Okey. Dalam kilometer sejam untuk sejam yang terakhir. Okey, kalau kamu tengok sejam yang terakhir maksudnya yang belakang sekali 2.5 1.5 hingga 2.5. Okey, ini maksudnya 1 jam. 1 jam yang terakhir. Jadi grafnya dekat ujung ni. Okey. So berdasarkan graf ni kita hitung laju. Jadi kalau nak cari laju maksudnya kita cari kecerunan graf ini. Okey, bukan yang di depan ataupun di tengah. Sebab yang ni dia kata sejam yang terakhir. Alright. Okey, so kita tengok dia punya unit. So kilometer. Kemudian masa dia jam. Jadi kamu tak perlu tukar unit. Okey, so kita boleh terus kira laju. Okey, laju ialah jarak akhir tolak jarak awal dibagi dengan jumlah masa. Okey, so jarak akhir kita ambil yang dekat ujung sekali ni ialah 100. Jadi 100 tolak ni 100 tolak dengan 50 50. Jadi 100 tolak 50 dibagi dengan jumlah masanya 2.5. Okey, 2.5 tolak dengan 1.5. Okey, dia mesti sama dengan 1 sebab soalan dia kata sejam yang terakhir. Okey. Okey, jadi 100 tolak 50 ialah 50. 2.5 tolak 1.5 ialah 1. Okey, sama kan sejam. Okey. So 50 bagi 1 jadi 50 kilometer per jam. Okey. So itu cara kita nak cari laju. Okey, yang soalan B, huraikan. Okey, huraikan maksudnya kamu kena bagi tahulah ataupun ceritakan gerakan kereta untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km yang pertama. Okey, kita tengok graf. Okey, graf dari yang pertama permulaan dia O
Kemudian dia bergerak sejauh 50 km yang pertama. Okey, so graf kamu ialah yang ini, yang pertama ni. Sebab dia bergerak sehingga 50 km yang pertama. Huraikan gerakan selepas bergerak So maksudnya dekat sebelah graf yang kedua lah. Okey, graf yang kedua. So kalau graf yang kedua ni dia mendatar. Mendatar maksudnya dia tidak bergerak ataupun dia berada dalam keadaan pegun. Sebab apa dia pegun atau tak bergerak? Sebab dia berada pada jarak yang sama iaitu 50. Okey, so dia statik lah, dia tak bergerak. Okey, jadi huraian dia kita tulis kereta berada dalam keadaan pegun. Jadi kamu tak perlu cari laju lah. Okey, sebab dia tak bergerak. Okey. Itu maksud dia selepas 50 km yang pertama. So yang inilah graf yang kedua. Okey. Seterusnya hitung laju purata bagi perjalanan KK ke Keningau. Jadi kalau laju purata maksudnya kita hitung jumlah jarak lah. Jumlah jarak bahagi dengan masa. Okey, jumlah jarak. Okey, ini graf ni dia sehala saja. So dia sampai ke Keningau dengan jarak dia 100 km. Jadi jumlah jaraknya ialah 100 km. Jadi kamu tak perlu tambahkan 50 sebab dia berada pada satu jalan yang sama. Okey, jadi sampai ke yang 50 ni dia berhenti. 50 lepas tu dia sambung lagi sampai ke Keningau. Jadi jumlah jaraknya 100 lah. Okey, bagi jumlah masa, jadi jumlah keseluruhan ialah 2.5. Okey, jam. Jadi kita kira. Okey, kita ambil kalkulator. So kita kira 100 bagi 2.5. Jadi kamu dapat 40 km sejam. Jadi 40 km per jam. Seterusnya huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Okey. So untuk huraian perjalanan ni okey, so huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Okey, jadi maksudnya kat sini ialah keseluruhan lah. Jadi kamu ada 3 perkara yang kamu kena huraikan. Yang pertama ialah tempoh masa, kemudian jarak dan laju lah. Itu 3 perkara dia yang utama. Okey, so kamu boleh katakan kereta bergerak sejauh ini yang mudah kamu letakkan, kamu maklumkan jarak yang pertama dululah. So sejauh 100 km. Okey, dengan kelajuan ataupun dengan laju purata kalau kita kira laju purata tadi, so kita gunakan laju purata 40 km sejam dalam tempoh masa 2.5 jam. Okey. So ada 3 perkara yang kamu kena huraikan. Okay, itu cara menjawab